Negara Thai atau nama rasminya Kerajaan Thailand adalah sebuah negara di rantau Asia Tenggara. Thailand bersepadan dengan Myanmar di barat laut, Laos dan Kemboja di timur, Teluk Thailand dan Malaysia di selatan dan Laut Andaman di barat. Sepadan lautnya termasuk Vietnam di tenggara dalam Teluk Thailand, Indonesia dan India di barat daya dalam Laut Andaman. Ibu negara dan bandar terbesar di Bangkok. Dengan kira-kira 69 juta orang, Thailand merupakan negara ke-20 paling ramai penduduk di dunia. Thailand merupakan sebuah negara unitari yang mana para gubernur wilayah, ketua daerah dan kerani daerah semuanya dilantik oleh kerajaan pusat. Pembahagian rantau tidak lagi bercirikan pentadbiran, tetapi dikekalkan untuk tujuan ilmiah, geografi, estetik, geologi, kaji cuaca dan atau pelancongan. Terdapat berbagai tempat menarik dan indah yang berada di Thailand yang menarik ramai pelancong luar dan dalam negara datang ke Thailand. Kemudahan pengangkutan di Thailand. Di Thailand terdapat berbagai jenis kemudahan pengangkutan yang pelancong boleh milikinya. Yang pertama ialah Bangkok Transit System, dikenali sebagai SkyTrain. SkyTrain menyediakan kemudahan perhubungan ke kawasan komersial sekitar Bangkok melalui dua laluan utama. Salem Lane melalui Bangwa ditamburi ke National Stadium berhampiran Siam Square, manakala Square Lane menghala ke arah utara ke Pasar Minggu, Chatuchak iaitu Stesen Mochi dan juga ke timur sepanjang Square Road. Yang kedua iaitu MRT. Perkhidmatan Mass Rapid Transit laluan bawah tanah yang merangkumi 18 perhentian yang bermula di stesen Hua Lamphong dan menghala ke arah tenggara melepasi Lumpini Park sebelum menuju ke utara. Terdapat dua pertukaran yang menghubungkan SkyTrain iaitu di stesen Saladai dan stesen Asok sebelum berakhir di Bangkok Bus Terminal. Train ini bermula dari 5 pagi sehingga tengah malam. Ketiga ialah bas. Menaiki bas ialah cara paling ekonomi, tetapi masalah yang paling mencabar ialah jika anda tidak faham papan tanda dalam bahasa Thai dan anda akan mengalami kesukaran. Tambahan bas berhawa dingin bermula dari 11 baht iaitu RM1.40 dan bergantung kepada jarak destinasi yang dituju, manakala bagi bas yang tidak berhawa dingin tambahannya dari dikurangkan 8 baht iaitu RM1 dan tambahan dipungut di dalam bas secara tunai. Bas beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 11 malam dan ada sesetengah yang beroperasi malam dari 11 malam hingga 5 pagi. Maknanya bas di Bangkok boleh didapati 24 jam. Kemudahan pengangkutan yang seterusnya ialah bot. Bot awam yang dikendalikan di Sungai Chao Phraya tidak berapa selesa dengan kerusi kayu yang keras dan selalu sesak dengan penumpang. Jika mahu bot yang selesa, terdapat bot yang lebih besar dikendalikan oleh Chao Phraya Express, bot yang lebih luas dan santai untuk melihat Sungai Chao Phraya. Bot beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 7.30 malam dengan perjalanan pendek pada kadar bermula pada harga 16 baht RM2. Selain itu, pengangkutan yang seterusnya iaitu Grab. Di Thailand, Grab menggunakan aplikasi dan kaedah yang sama seperti di Malaysia. Akhir sekali, tuk-tuk paling ikonik di Thailand iaitu kenderaan kecil 3 roda yang menggunakan enjin motosikal membawa 2 orang penumpang di belakang. Tambahan tuk-tuk biasanya boleh tawar-menawar, kebiasaannya 50 baht iaitu RM6.25 untuk jarak yang dekat. Hai, jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang tajuk makanan Thai. Okey, bila sebut je tentang makanan Thai, makanan pertama yang akan muncul kat fikiran kita mesti toyam. Tapi pernah tak awak semua dengar pasal Tom Kha Gai? Tom Kha Gai ni sejenis sup tapi kurang pedas berbanding toyam. Sesuai buat korang yang tak tahan pedas. Walaupun kurang pedas, makanan ni cukup berempah dengan lemak berkrim. Rasanya dengan banyak maniskan santan dia dengan air rebusan ayam. Kalau kita seorang yang vegetarian, bolehlah makan Tom Kha Gai ni tapi versi sayur. Okey, seterusnya adalah Kai Mat Mam Wang, iaitu ayam dengan kacang gajus. Hidangan ni merupakan kombinasi ayam, kacang gajus, kicap, madu dengan banyak sayuran. Kalau orang yang nak diet, bolehlah cuba lauk ni. Okey,
Seterusnya adalah Gaing Kyo Wan, iaitu kari hijau. Seorang yang penggemar makan pedas, kena cuba kari hijau ni. Kari hijau ni sangat lemak berkrim dengan selalunya berisi ayam. Tapi kalau nak kurangkan rasa pedas, kena makan dengan nasi sekali. Okey, selain itu Yam Pla Duk Fu, iaitu salad mangga hijau dengan ikan goreng rangup. Siapa suka makan makanan yang rangup kat luar, lembut kat dalam, lepas tu dengan rasa masam-masam manis macam tu. Sajian ni memang penuh dengan tiga-tiga rasa macam tu. Hidangan ni selalunya dinikmati dengan pembuka selera, tapi sesuai memakan dengan nasi juga. Akhir sekali iaitu Khao Niu Ma Muang, iaitu pulut mangga. Tak lengkap kalau tak cuba pemanis mulut ni, sebab ni salah satu pemanis mulut Thai yang paling popular, iaitu pulut mangga. Dekat sesetengah tempat pulut mangga ni disediakan dengan bersama aiskrim. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Nur Azimah binti Muhammad Zaki, nama Menteri Air 21205788. Saya akan menceritakan tentang budaya dan bahan sejarah di Thailand. Di Thailand, agama dan kepercayaan rakyat mencerminkan kepelbagaian budaya dan sejarah negara. Majoriti penduduk Thailand berpegang teguh pada agama Buddha Theravada yang memainkan peranan penting dalam kehidupan dan budaya seharian mereka. Islam dan minoriti agama Islam. Terdapat komuniti Islam yang penting di selatan Thailand. Mereka mempunyai warisan dan tradisi Islam yang berbeza. Seterusnya, Buddha Theravada. Kira-kira 95% penduduk Thailand berpegang teguh pada agama Buddha Theravada. Juga mempunyai kuil Buddha yang penting seperti Wat Prakyo di Bangkok dan Wat Aran di Sungai Chao Phraya. Seterusnya, Raja sebagai pelindung agama. Raja dianggap sebagai pelindung agama Buddha, iaitu apabila upacara keagamaan akan sering melibatkan penglibatan keluarga diraja. Sebagai tambahan kepada agama Buddha, setengah masyarakat luar bandar mengekalkan kepercayaan animism dan kepercayaan lain yang melibatkan penyembahan roh alam semula jadi dan amalan keagamaan yang berkaitan dengan roh kehidupan seharian. Seterusnya, rumah miniatur, iaitu rumah kecil Thailand yang merangkumi pelbagai gaya seni bina tradisional dan elemen budaya yang mencerminkan sejarah dan kepelbagaian negara yang kaya. Gaya seni bina tradisional iaitu dengan menggunakan bumbung gable dan hiasan biasa. Hiasan biasa itu termasuk ukiran kayu, lukisan tangan dan perhiasan tradisional yang mencerminkan keindahan seni bina Thai. Kedua adalah bahan binaan. Kayu sering menjadi bahan utama dalam membuat rumah tradisional Thailand. Ketiga, rumah Thailand menggunakan warna-warna terang seperti warna merah, kuning atau biru untuk mewujudkan rupa yang menarik dan ceria. Seterusnya, Muay Thai. Muay Thai merupakan seni mempertahankan diri Thailand atau berjuang dengan 8 anggota badan. Muay Thai merupakan warisan budaya di Thailand. Muay Thai bukan sahaja sukan tetapi dianggap merupakan bahagian penting dalam warisan budaya Thailand. Seterusnya, teknik pertempuran unik, termasuk penggunaan semua anggota badan termasuk tangan, kaki, siku dan lutut. Selepas itu, kepentingan kerohanian. Muay Thai menekankan aspek rohani, iaitu pejuang Muay Thai terlibat dalam ritual keagamaan sebelum perlawanan untuk mendapatkan nasib baik dan perlindungan. Selepas itu, latihan intensif. Pejuang mengikuti latihan fizikal yang ketat, teknik pertempuran dan perlawanan simulasi untuk meningkatkan kekuatan, kelajuan dan ketahanan mereka. Lepas itu, perlawanan profesional dan budaya popular. Perlawanan Muay Thai sering diadakan di seluruh Thailand dan menarik penonton ramai dan pelancong. Perlawanan ini mewujudkan suasana yang menarik dan mendalam. Selepas itu, Muay Thai mendapat sokongan dari kerajaan. Kerajaan Thailand menyokong dan promosikan Muay Thai sebagai sebahagian daripada identiti kebangsaannya. Selepas itu, Muay Thai merupakan pengaruh global. Muay Thai mendapat populariti global sebagai sukan dan seni mempertahankan diri. Ramai orang datang dari seluruh dunia untuk ke Thailand untuk belajar dan berlatih Muay Thai. Seterusnya adalah Songkran. Songkran ni adalah perayaan Tahun Baru Thailand yang diadakan setiap tahun pada bulan April.
satu festival udara. Songkran terkenal sebagai pesta air, di mana orang ramai menyembah air antara satu sama lain sebagai simbol pembersihan diri daripada dosa dan membawa tuah kepada tahun baru. Okey, parti ini melibatkan semua lapisan masyarakat dari kanak-kanak hingga dewasa. Dua, berkumpul bersama keluarga. Songkran adalah masa apabila keluarga berkumpul untuk meraihkan tahun baru. Ketiga, upacara keagamaan. Walaupun dikenali sebagai pesta air, Songkran melibatkan upacara keagamaan yang penting. Orang akan pergi ke kuil dan memberi penghormatan pada nenek moyang dan mengambil bahagian daripada upacara keagamaan. Seterusnya adalah budaya dan tradisi. Songkran adalah waktu ketika orang Thailand menjalankan tradisi dan adat mereka, iaitu melibatkan pemberian bunga kepada orang tua sebagai tanda penghormatan. 5. Kesenangan dan kemeriahan. Suasana Songkran sangat ceria dan penuh keseronokan. Seterusnya, perayaan antarabangsa. Songkran telah menjadi tarikan pelancong antarabangsa yang hebat. Ramai pelancong dari seluruh dunia datang ke Thailand khusus untuk mengalami keseronokan dan keunikan festival Songkran. Terdapat pelbagai budaya dan bahan sejarah yang dapat menarik perhatian pelancong untuk datang ke Thailand. Membeli belah di Thailand. Terdapat pelbagai jenis tempat yang membeli belah di Thailand. Nombor 1 ialah Pratunam. Pratunam merupakan kawasan perniagaan utama di Bangkok dan ia juga menjadi pasar tempat pakaian utama di Thailand. Banyak hotel di sana dan terdapat pelbagai cendera hati, pakaian, aksesori dan pusat jualan barang elektronik. Apa yang seronok ialah beli 3 helai sahaja dan dapat harga borong. Terdapat banyak pakaian warna hitam dijual di situ kerana rakyat masih bergabung di atas kemakatan Raja Bhumibol Adulyadej. Nombor 2 ialah Central Festival Hat Yai. Merupakan pusat membeli belah terbesar dan terkemuka di Hat Yai. Di sini anda dapat menemui pelbagai jenama antarabangsa, butik-butik, fashion, restoran dan pusat hiburan. Selain itu, terdapat taman bermain untuk kanak-kanak dan pawagam yang moden. Central Festival Hat Yai adalah tempat yang sempurna untuk menghabiskan masa bersama keluarga sambil memenuhi membeli belah. Nombor 3 ialah Lee Garden Plaza, merupakan pusat membeli belah yang terkenal di Hat Yai. Ia terdiri daripada beberapa tingkat dengan pelbagai kedai pakaian, kasut, aksesori dan barang elektronik. Di sini anda juga boleh menjumpai restoran dan kafe yang menawarkan hidangan tempatan dan antarabangsa. Di Garden Plaza adalah tempat yang popular di kalangan pelancong Malaysia yang mencari pakaian berkualiti dengan harga yang berpatutan. Nombor 4 ialah Robinson Department Store, adalah rangkaian pasaraya terkenal yang terdapat di Hat Yai. Ia menawarkan pelbagai pilihan pakaian, aksesori, barang rumah dan kosmetik. Pelancong juga boleh menikmati suasana membeli belah yang selesa di sini dengan koleksi yang lengkap dan kualiti produk yang terjamin. Robinson Department Store juga menjadi destinasi membeli belah yang popular di kalangan pelancong. Akhir sekali, Grandway Night Market, iaitu pasar malam yang popular di Hat Yai dan satu tempat shopping yang best di Hat Yai yang terkenal dengan pelbagai jajanan dan makanan tempatan yang enak seperti sate, sup ikan dan nasi goreng dan makanan ringan yang pelbagai. Selain daripada makanan, terdapat juga kedai-kedai menjual pakaian, aksesori dan barang elektronik yang sesuai untuk membeli cendera hati. Grandway Night Market adalah tempat yang sesuai untuk memuaskan craving anda yang gemar membeli belah dan menjamu selera pada waktu malam. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Rashidi. Nombor kad matrik I23106943. Saya akan menerangkan tentang kemudahan penginapan di Thailand. Hotel yang pertama ialah Parvena Hotel Satoan. Hotel ini menawarkan 10 bilik yang dihias dengan lakaran minimalis bersama penggunaan warna putih di segenap sudut. Di samping itu, pemandangan yang disajikan sangat memukau jiwa, terutama sekali pada waktu pagi. Selain itu, bilik-biliknya juga luas, menjadikan ianya sesuai untuk dijadikan pilihan penginapan sekiranya datang bercuti bersama keluarga. Hotel ini turut menyediakan kopi atau teh percuma beserta dengan biskut dan buah-buahan. Anda juga boleh menggunakan perkhidmatan tuk-tuk secara percuma untuk ke mana-mana lokasi yang berada dalam sekitar 3 km dari hotel.
Selain itu, King Bas Reggae Beach. Chalet ini terletak di Phu-yang, Thailand. Penginapan ini menawarkan kemudahan seperti dapur, mesin pengering, bilik mandi, pancuran mandian dan rak baju. Dan yang terakhir ialah Night Arcade. Resort ini terletak di Chiang Mai. Penginapan ini menawarkan kemudahan seperti parking percuma, shuttle lapangan terbang, taman, teres, penyaman udara, kemudahan BBQ dan perkhidmatan pembersihan harian. Assalamualaikum. Saya Nur Yasmin Najwa binti Yusof, nama Kak Menteri I23106942. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepuasan diri. Pelbagai aktiviti dan tempat menarik yang kita boleh kunjungi di Thailand. Dengan pergi meneroka di negeri Thailand, kita dapat meningkatkan kepuasan diri. Contohnya, kita dapat menikmati keistimewaan bersama masyarakat dan penduduk setempat. Selain itu, kita juga dapat mengenal adat, cara hidup orang Thailand, seperti adat istiadat yang menggunakan mengikut agama masing-masing. Seterusnya, dengan mengunjungi ke negara orang lain, kita juga dapat meningkatkan keyakinan diri. Selain daripada melakukan kerja, faedah melancong juga datang daripada situasi di mana ia membuatkan kita keluar dari zon kebiasaan dan zon selesa. Dengan pengalaman baru, kita juga dapat membantu menyusun semula cara pemikiran sehingga meningkatkan mood dan keyakinan diri kita. Akhir sekali, kita hendaklah menjelajah ke destinasi pilihan untuk mencari ketenangan jiwa dan mencari kekuatan supaya kita berasa lebih tenang dan bersemangat. Ia juga dapat membantu kita refleksi semula matlamat dan kepentingan peribadi kita serta kita dapat mengurangkan stres. Tempat-tempat menarik di Thailand. Terdapat banyak tempat menarik di Thailand yang wajib anda kunjungi setibanya anda di sini. Ini kerana Thailand adalah salah satu negara yang penuh dengan keindahan alam, budaya dan sejarah yang kaya. Dari pantai-pantai yang mempesona hingga kuil-kuil yang megah, Thailand menawarkan pengalaman yang tidak akan dilupakan bagi para pelancong. Ayo kita menjelajahi beberapa tempat menarik di Thailand yang patut anda kunjungi, terutama sekali di Chiang Mai dan Chiang Rai. Untuk pengetahuan anda, dua bandar ini iaitu Chiang Mai dan Chiang Rai semestinya menawarkan pelancongan yang berbeza dan unik. Chiang Mai, keindahan alam dan budaya. Chiang Mai terletak di utara Thailand dan dikenali sebagai The Rose of the North. Bandar ini terkenal dengan keindahan alam semula jadi dan warisan budaya yang kaya. Terdapat beberapa tempat menarik yang ada di Chiang Mai ini. Ta Pe Gek. Ta Pe Gek adalah pintu masuk bersejarah ke bandar Chiang Mai. Pintu gerbang ini menyimpan sejarah penting dan ia dikelilingi oleh tembok lama. Ia juga merupakan pintu utama bagi para pedagang serta diplomat untuk memasuki bandar Chiang Mai pada zaman dahulu. Jadi, jika anda seorang yang suka menyimpan memori dengan bergambar, lokasi ini sangat sesuai untuk anda mengambil gambar. Yang seterusnya adalah Three Keys Monument. Three Keys Monument adalah tungku yang memperingati 3 raja penting dalam sejarah Thailand. 3 raja yang dijadikan arca tersebut adalah Raja Myang Rai, Rang Kap Nyang dan Ngam Wang. Mereka ini dikatakan bapa pengasas kepada Chiang Mai dan dijadikan monumen sebagai simbol patriotisme serta kesatuan di kalangan rakyat Thailand. Selain itu, tempat yang menarik adalah Wat Phra Dui Suit Hip. Tahukah anda, Wat Phra Dui Suit Hip ini dibina bermula pada tahun 1386 dan ianya adalah kuil yang megah yang terletak di puncak bukit. Anda boleh menaiki tangga yang panjang iaitu sebanyak 300 langkah ataupun anda boleh menaiki kereta kabel untuk ke puncak bukit. Bagi mereka yang ingin melihat pemandangan yang menamakan,
dari kompleks Queen disarankan untuk menaiki kereta kabel. Seterusnya adalah Elephant Camp. Salah satu tempat yang menjadi tarikan di Chiang Mai adalah Elephant Camp. Di sini anda berpeluang untuk melihat persembahan dari gajah-gajah itu dan berinteraksi dengan mereka. Anda juga dapat menunggang gajah yang dipelihara tersebut melalui jalan kampung. Akhir sekali adalah Royal Flower Garden Rapkap Group. Royal Flower Garden Rapkap Group ialah pameran hortikultur di Bandar Chiang Mai, di mana pengunjung boleh mengagumi ribuan spesies pokok dan bunga di taman landscape seluas 80 hektar. Tahukah anda, tanaman ini dinamakan sempena bunga kebangsaan Thailand, Rapkap Group, dengan bunga kuning yang cantik. Tidak ketinggalan juga, salah satu tarikan utama taman ini ialah Astaka Orchid dengan pelbagai spesies orchid dengan pelbagai warna. Seterusnya di Chiang Rai, keunikan seni bina dan keindahan alam. Chiang Rai terletak di utara Chiang Mai dan merupakan destinasi yang lebih tenang. Ini kerana Chiang Rai adalah bandar yang menonjol dengan seni bina yang unik dan keindahan alamnya yang menakjubkan. Tempat pertama adalah Blue Temple. Blue Temple atau dikenali sebagai Temple of Dancing Tigers terkenal dengan warna biru nilam yang dominan, di mana dinding kuil, bumbung dan patung-patung di sekeliling semuanya diliputi dalam warna biru yang indah ini. Warna ini secara simbolik dikaitkan dengan kesucian, kebijaksanaan dan kekurangan materialisme yang dicita-citakan oleh penganut Buddha. Pilihan warna hiasan seperti ini menjadikan ianya luar biasa berbanding kuil di negara lain yang kebanyakannya dibuat daripada warna emas. Seterusnya adalah White Temple. Wat Rukut atau lebih dikenali sebagai White Temple adalah salah satu kuil yang paling terkenal di Thailand. Kuil ini terletak di kawasan luar bandar Chiang Rai dan menjadi satu tarikan yang paling banyak dikunjungi. Sebilangan besar pelancong, tidak kira pelancong asing atau dari negara Thailand sendiri, pasti akan datang melawat White Temple ini. Ia menunjukkan keunikan tersendiri kerana terlihat menonjol melalui warna putih, penggunaan kepingan kaca dalam plaster dan berkilauan di bawah cahaya matahari. Seterusnya adalah Mae Kajan Hot Spring. Terdapat banyak kolam air panas di Chiang Mai. Namun, kolam air panas Mae Kajang disenaraikan sebagai kolam air panas terbaik di Chiang Mai. Antara yang menarik ialah ruang santai dan air mineral yang bagus untuk kaki anda. Jadi, anda berpeluang menghilangkan penat dan berehat dengan merendam kaki di sini selepas berjalan. Akhir sekali adalah Busanghan Craft Village. Bagi menyimpan kenangan kepada pelancong, Busanghan Drift Village menjadi tempat menarik di Thailand yang mesti anda kunjungi. Kampung cenderamata yang mempunyai pengalaman seni tempatan, terkenal dalam menghasilkan payung buluh buatan tangan. Ianya merupakan tradisi yang telah lama wujud dan anda hanya perlu bersiasat di sekitar Busang untuk melihat betapa bangganya masyarakat dengan warisan ini. Sapaan tangan. Thailand terkenal dengan bahasa tangan dalam bentuk sembuh takuk tangan yang dipanggil Wai. Selalunya dilakukan oleh orang muda atau bawahan ketika bertemu dengan orang tua atau atasan. Selalunya diiringi oleh lafaz sawadikap oleh lelaki dan sawadikap oleh perempuan. Yang tua atau atasan boleh juga membalas dengan sembah. Penghormatan orang tua. Seperti budaya Asia, Thailand amat menekankan penghormatan kepada nenek moyang. Masyarakat Thai amatlah ramah mesra dan murah hati, tetapi juga kuat mengamalkan hierarki sosial. Orang tua-tua berkuasa dalam membuat keputusan kekeluargaan atau memimpin upacara. Abang, kakak wajib menjaga adik-adik. Pantang larang di Thailand adalah pantang larang termasuk menyentuh kepala orang atau menunding tangan dan kaki kerana kepala itu paling suci sementara kaki pula bawah sekali. Hubungan kekeluargaan. 70.8% orang Thailand lebih suka hidup dalam kekeluargaan antara generasi tinjauan mendedahkan bahawa
bercita untuk tinggal dalam isi rumah antara generasi untuk hubungan yang lebih besar dalam kesihatan yang tidak baik. Kehidupan keluarga antara generasi semakin meningkat di seluruh dunia di tengah-tengah demografi tua yang memerlukan lebih banyak hubungan penyayang. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Najihah binti Muhammad Nasir dan nombor kad matrik saya I23106946. Jadi, tajuk yang diberi adalah menerangkan tentang harga-harga dalam sesebuah negara iaitu negara Thailand. Seperti mana yang kita ketahui, mata wang negara Thailand adalah baht yang diberi kod THB. Penerbitan mata wang ini merupakan tanggungjawab Bank of Thailand. Selain itu, satu baht pula senilai dengan 100 satang. Selain itu, dunia juga mengenal pecahan mata wang negara Thailand adalah baht yang terdiri dari kertas logam atau koin. Wang kertas sendiri dibahagi menjadi 20, 50, 100 dan 1000. Sementara itu, mata wang logam baht pula terdiri dari pecahan 1, 2, 5 dan 100 baht. Seterusnya, bagi sesiapa yang ingin berkunjung ke negara Thailand, harus mengetahui terlebih dahulu nilai tukar wang baht ini, terutama sekali bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke negara Gajah Putih ini, perlulah mengetahui satu baht berapa rupiahnya. Di samping itu, Thailand juga boleh dianggap sebagai destinasi percutian yang berbaloi bagi rakyat Malaysia berbanding negara-negara lain yang mempunyai nilai mata wang yang lebih besar. Tambahan pula, orang ramai juga telah melancong ke negara Gajah Putih ini turut mengakui dengan berbekalkan bajet tidak sampai RM500, mereka boleh bercuti selama 3 hari 2 malam dan merasai segala jenis makanan Thailand yang menjadi buruan ramai. Terdapat juga perkongsian daripada pemilik akaun Twitter Maren. Beliau berkata dengan berbekalkan bajet RM300, beliau boleh bercuti di Hat Nyai selama 3 hari 2 malam dan dia juga menginap di hotel bajet dengan harga RM32 satu malam yang terlihat sangat luas, bersih dan kemas. Oleh itu, secara kesimpulannya, mata wang di negara putih ini lebih rendah berbanding dengan negara kita iaitu negara Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Aisyah binti Ali. Kod saya I23106934. Okey, saya akan bertekan tentang keselamatan melawati di negara orang. Okey, contoh keselamatan yang saya dapati ialah adat, pengenalan diri dan tertib perjalanan dan blend in dengan masyarakat setempat. Okey, contoh kalau adat ni apabila kita melawat di negara orang, di tempat orang, kita kena menghormati adat dia. Kita tidak boleh persoalkan kenapa adat dia macam ni. Okey. Seterusnya, pengenalan diri. Pengenalan diri kita ni penting untuk kita. Okey, pengenalan diri ni contohnya macam IC ke, pasport kita. Okey. Pengenalan diri ni kita kena berhati-hati dalam berkongsi. Pengenalan diri juga kita selamat untuk kita, untuk contoh kalau jadi apa-apa, mudah orang untuk mengenal kita. Seterusnya, mengetahui tertib perjalanan. Tertib perjalanan ni apabila kita rancang perjalanan betul-betul, kita akan tidak berlaku masalah. Kita macam ahli kepala kita akan cukup. Kalau kita tak rancang, semua akan jadi berterabur. Jadi macam perjalanan jadi kucak-kacir. Dan akhir sekali, blend in dengan masyarakat setempat. Ini bermaksud macam kita kena bergaul dengan masyarakat setempat di negara luar. Apabila kita bergaul, kita akan mengenal cara masyarakat mereka. Oleh itu, skema tak dapat target kita dan kita akan mudah mengecam skema ataupun yang betul. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najihah binti Muhammad Nasir dan nombor kad matrik saya I23106946. Jadi saya akan terangkan penutup bagi tempat menarik yang boleh dikunjungi dalam sesebuah negara, iaitu negara yang dipilih adalah seperti negara Thailand. Dalam menerokai keunikan budaya Thailand, kita telah menyaksikan keharmonian antara tradisi yang mendalam dan kemodenan yang pesat berkembang.
Selain itu, melalui kepelbagaian ini, Thailand bukan sahaja merupakan destinasi pelancongan yang menarik, tetapi ia juga merupakan titik pertemuan antara masa lalu dan sekarang. Budaya Thailand bukan sahaja mencerminkan identiti negara, tetapi ia juga menjadi jendela terbuka untuk kita memahami nilai-nilai masyarakat yang berakar umbi. Seterusnya, apabila kita mengakhiri perjalanan ini, kita dapat diilhamkan oleh budaya Thailand yang kaya dengan mengekalkan keindahan tradisi sambil terbuka untuk berubah. Thailand juga mempunyai kepelbagaian keunikan dan daya tarikannya. Maka, secara tidak langsung, ia terus mencari jalan untuk pertemuan antara masa lalu dan sekarang. Ia juga membuktikan bahawa kekayaan budaya adalah khazanah yang tidak ternilai yang perlu dijaga dan diraikan oleh semua masyarakat di muka bumi.